Kementerian Kesihatan siap siaga hadapi mungkin wujud virus X. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Muhammad Shah Musa. Kementerian Kesihatan dalam kesiapsiagaan tinggi menghadapi segala kemungkinan berhubung kewujudan virus X. Timbalan Menterinya Lukan Isman Awang Sauni memaklumkan persediaan KKM itu antaranya mepandukan pengalaman menangani situasi pandemik COVID-19. Ia termasuk beberapa penyakit lain seperti virus Nipah, sindrom pernafasan akut teruk SARS dan sindrom pernafasan virus Corona Timur Tengah MERS-CoV sebelum ini. KKM jelasnya akan membuat sentiasa pemantauan berhubung sebarang perkembangan dalam dan luar negara serta memperkukuhkan sistem kesihatan negara untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Saya berharap agar masyarakat tidak bimbang dan kita akan sentiasa mewawakan sekiranya berlaku sebarang pandemik ataupun penyebaran virus kepada masyarakat. Jaminan daripada kami, kita memperhaluskan pengalaman kita menangani COVID-19 dan pengalaman-pengalaman tersebut akan kita jadikan panduan untuk menyelamatkan masyarakat kita pada masa hadapan. Malah penyakit berkenaan jelas beliau belum lagi dikenal pasti kewujudannya. 250 peserta pelbagai agensi, usahawan produk kendera saji dan sektor korporat menyertai Expo Perda atau Expert 2023 di Midtown Perda, Kubang Menerung. Expo 4 hari ini menyasarkan nilai jualan dan perolehan kontrak sebanyak 1.5 juta ringgit dengan sasaran lebih 70,000 pengunjung. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Robiah Wang berkata penganjurannya memberi peluang kepada usahawan mempromosi produk dan perkhidmatan sekaligus membolehkan setiap usahawan bertemu bagi aktiviti pemadanan perniagaan. Inisiatif itu juga dilaksana bagi membantu usahawan yang dahulunya terkesan dan mengalami kerugian akibat COVID-19. Melalui Expo Perda ni satu inisiatif yang dibuat oleh Perda untuk mengembalikan lagi perniagaan-perniagaan di samping sebagai satu support kepada usahawan untuk mengeluarkan produk-produk yang lebih berkualiti dan networking, ya, maksudnya promosi secara fizikal masih diperlukan. Bagi memastikan usahawan terlibat tidak terbeban, harga berpatutan bagi setiap deruai ditawarkan RM200. Bagi usahawan baru, dia memang sangat-sangat membantu sebab dari sini kami kenal balik networking. Dekat sini yang kita tak tahu pun, mereka tak tahu kita wujud. Bila progres macam expert ni, mereka memang tahu dan mereka tahu produk kita sangat berkualiti sebab kita bawa agensi. Kalau tak ada program bawa agensi ni memang tak ada lah. Kita tak tahu lah nak kembang macam mana. Alhamdulillah. Untuk program macam ni, dia lebih kepada untuk setempat. So kami boleh promote lebih lagi untuk bagi tahu yang setempat yang kami ada produk kami dan juga kami buka kedai jualan kat sini. So ini yang sedikit sebanyak membantu kami lah sebagai usahawan-usahawan yang baru mula ni. Pelbagai aktiviti menarik seperti pertandingan azan, jualan rahmah, pertandingan karem dan konsert artis tempatan turut mewarnai Expert. Pengunjung juga berpeluang menyertai cabutan bertuah dengan tawaran hadiah lebih RM15,000. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah turut menganjurkan program Sentuhan Kasih Desa di dataran Simpang Pelangai Bentong Pahang. Jel Belte Robert yang berada di lokasi. Teruskan dengan laporan semasa anda. Silakan. Baik, terima kasih. Saya kini berada di dataran Simpang Pelangai Bentong Pahang untuk program Sentuhan Kasih Desa anjuran Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Dan program ini menariknya menggabungkan komponen mini Karnival Usahawan Desa KUD dan juga Expo Tibet. Bersama dengan saya untuk memperincikan program pada hari ini adalah Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KKDW, Datuk Cik Murad Sayang bin Ramjan. Terima kasih Datuk bersama kita pada hari ini. Jadi boleh perincikan apa objektif dan juga apa yang berlaku sekarang di
di dataran Simpang Pelangai hari ini? Objektif sebagaimana biasa, Karnival Usahawan Desa, kita menjadikan ini satu platform kepada para usahawan untuk mereka memperkenalkan produk mereka, dan dalam masa yang sama kita nak supaya usahawan ini mengambil peluang untuk mereka mendapatkan maklumat lebih lanjut daripada agensi-agensi yang berada di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah seperti MARA, FEKRA, RESDA dan sebagainya. Apakah peluang-peluang yang mereka boleh ambil, yang mereka boleh dapati untuk mereka memajukan lagi perniagaan mereka. Jadi menariknya juga komponen kali ini selain daripada mengetengahkan usahawan desa program KKDW, ada juga menampilkan Expo Tibet. Jadi boleh terangkan bagaimana untuk menarik minat belia khususnya di kawasan Pelangai ini juga. Ya betul, hari ini kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga di bawah pengurusi Majlis Tibet Negara Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kita telah memberi penekanan baru kepada Tibet. Jadi untuk khas untuk pengunjung-pengunjung di Karnival Usahawan Desa Simpang Pelangai ini, kita tampilkan, kita tunjukkan bagaimanakah kemahiran yang ada kepada pelajar-pelajar Tibet ini boleh digunakan untuk mereka sebenarnya dengan kemahiran skill yang ada ni untuk mereka mencari pendapatan dan juga menjadikan satu kerjaya. Sebab itu kalau kita lihat hari ini sewaktu berada di sini, kita akan lihat di mana pelajar-pelajar kita yang belajar dalam bidang pemotoran, otomotif sebagainya. Kita ada hikmat kita buat secara percuma untuk di Simpang Pelangai ini. Yang pertama kita ada buat servis aircon kereta, kemudian kita ada hikmat coating lampu kereta, dan kemudian kalau kita tengok juga kita ada kemahiran Tibet di mana pelajar-pelajar yang dulunya merupakan pelajar giat MARA dan hari ini mereka menjadi usahawan mengusahakan perkhidmatan gunting rambut sebagainya. Semua kita bawa di Karnival Usahawan Desa di Pelangai ini. Jadi Datuk, program 2 hari ini banyak pengisiannya. Jadi mungkin ada kata-kata seruan ataupun nak mempelawa lah duduk di sekitar Pelangai untuk datang. Ada jualan juga katanya kan? Okay. Jadi untuk penduduk-penduduk di Simpang Pelangai khususnya ni, saya menyeru kepada semua untuk sama-sama memeriahkan program kita pada hari ini dan besok. Dan malam ini kita ada ceramah perdana dan juga selawat perdana. Kita menampilkan penceramah-penceramah yang hebat-hebat seperti Ustaz Datuk Badli Shah, kemudian kita ada Ustaz Fauzi, kita ada Profesor Madar Dr. Hayati, kemudian kita ada Kumpulan Raihan. Jadi sama-sama kita memeriahkan Karnival Usahawan Desa at Pelangai ini, dan saya minta supaya sama-sama mengambil peluang. Dan tentu sekali saya nak mewawarkan juga kita ada membuat jualan rahmah di Karnival Usahawan Desa ini, di mana kita bawa beras-beras daripada FEKRA yang kita jual dalam harga biasa kita jual RM13, tetapi hari ini kita jual 5 kilo RM10 saja. Dan kita ada minyak 5 kilo dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut lagi tentang Karnival Usahawan Desa ini, jom kita ramai-ramai ke Karnival Usahawan Desa Simpang Pelangai ini. Terima kasih Datuk atas perkongsiannya. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Simpang Pelangai, kawasan Cemomoy dan Feda-Feda sekitarnya, termasuk mungkin di kawasan Jelebu yang dekat daerah dekat sini, jadi boleh hadir ke Simpang Pelangai untuk mengikuti sentuhan kasih desa berlangsung hari ini dan juga esok. Jadi itu kita kembali ke Angkasa Puri yang sahih di RTM. Baik, terima kasih Jabalta. Hampir sedekad menceburi bidang penternakan tenusu sejak 2014, Fazil Sam Rahim, 56 tahun, optimis bidang agro berupaya memberi pulangan besar. Perusahaan bersama rakannya Miss Wan Gimin diyakini menarik lebih ramai anak muda sekitar Pelangai dekat Bentong Pahang meneroka peluang dalam bidang agro. Berkelulusan ijazah pertanian dari Universiti Putra Malaysia, Fazil Sam mula menceburi aktiviti pelarangan sawit sebelum menceburi peternakan tenusu. Bermula dengan hanya 25 ekor lembu, kini perusahaan mereka telah berkembang kepada lebih 100 ekor lembu tenusu selain ternakan kambing dan biri-biri di tapak seluas 40 hektar di Felda Cemomoy. Lembu tenusu sebenarnya potensinya sangat besar dan kita mendapat bimbingan daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina dan yang selalu memberi kita tunjuk ajar dan cara-cara pengawalan penyakit. Itu yang paling penting sebab lembu tenusu ni memang sensitif kepada penyakit-penyakit. Beliau mengakui kaedah otomasi peladangan diteroka selepas berdepan kesukaran mendapatkan tenaga buruh ketika tempoh pandemik.
Antara automasi-automasi yang kita gunakan itu kita akan tengok daripada YouTube lah. Biasanya macam kita tengok kan di negara lain bagaimana mereka menjaga ternakan dengan menggunakan cara-cara automasi. Memang kita di sini kebanyakan automasi sebab pengambilan rumput, pemberi makanan, pembajuan makanan, semua kita menggunakan mesin-mesin. Beliau turut menyatakan hasrat untuk membangunkan pusat agropancongan di Pelangai dalam tempoh 3 tahun. Agroturism untuk kita melihat satu, kita akan makan durian sebab saya pun tengah buat dusun durian. Kedua, kita ada kambing, mungkin kita akan buat satu kawasan hijau dan kita lepaskan kambing-kambing sebagaimana kita tengok dekat Cameron Highland dia orang buat kan. Kemudian di lembu kita ada susu. Susu kita akan buat pelbagai-bagai produk hiliran daripada susu kan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan merangkat merasmikan program Perak Agrofest 2023. Penganjuran yang berlangsung di Ladang Info Ternak Sungai Siput melibatkan kerjasama hampir 50 jabatan dan agensi seluruh Perak untuk perkembangan semasa. Langsung bersama Fahmi Muhammad Nur di sana. Silakan Fahmi. Baik, berlintas langsung dari Ladang Info Ternak Sungai Siput, saya nak bawakan perkembangan kepada anda bagi program Perak Agrofest 2023 yang mana berlangsung selama 3 hari bermula daripada semalam sehinggalah ke hari esok, dan majlis perasmiannya telah disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di sebelah pagi tadi. Dan ketika ini bersama dengan saya bersama Puan Haliza Sipon, pengarah Unit Perancangan Ekonomi Negeri Perak. Puan, terima kasih sudi bersama dengan kami. Baik Puan, mungkin boleh kita kongsikan apa antara objektif penganjuran Perak Agrofest 2023 ini? Terima kasih. Sebenarnya penganjuran Agrofest 2023 oleh Kerajaan Negeri Perak bertujuan ada 4 perkara yang kita fokuskan. Yang pertama adalah sebagai satu platform yang strategi untuk peladang, peternak dan nelayan untuk mengutarakan pandangan dan juga mendapatkan teknologi terkini sesuai dengan industri asas tani di negara. Dan yang kedua, Agrofest ni adalah sebagai satu platform kepada mereka untuk mentransformasikan sektor pertanian kepada sektor yang lebih komersial. Yang ketiga, sebagai mendukung hasrat kerajaan untuk mewujudkan industri pertanian yang lestari sebagai pemangkin pembangunan ekonomi selaras dengan Plan Perak Sejahtera 2030. Dan yang terakhir, sebagai suatu langkah menggalakkan golongan muda untuk melibatkan diri ataupun terlibat secara aktif dalam industri asas tani. Puan, apa antara aktiviti yang ditawarkan di Perak Agrofest ini dan bagaimana sambutan daripada pengunjung tu? Okey, untuk Agrofest ni kita telah meletakkan kepada 9 segmen ataupun laman, iaitu laman pasar tani, laman perikanan dan sebagainya lah. Dan laman-laman ini menawarkan program yang berbeza. Macam contoh program pasar tani mesra, mereka bertujuan untuk menjual produk-produk hasil pertanian dan pengunjung boleh mendapatkan terus barangan pertanian daripada laman tersebut. Manakala laman lain seperti laman perikanan, mereka ada demonstrasi, mereka ada uji rasa. Jadi setiap pengunjung yang datang ke sini boleh menikmati pengalaman yang berbeza di 9 laman yang kita adakan. Dan di samping itu, kita ada satu empayar makanan yang terdiri daripada 106 pengusaha makanan, dan kita cuba membawa semua jenis makanan daripada semua negeri di Perak, di Malaysia. Dan daripada Perak sahaja kita ada pelbagai jenis makanan, macam contoh yang menjadi autentik Perak, tempoyak, kita ada rendang tok, kita ada gula kita ada laksa sarang dan sebagainya lah. Puan, secara ringkas mungkin harapan pihak penganjur dan juga seruan kepada masyarakat lah. Okey, program ini kita adakan selepas lebih kurang 12 tahun kita tak adakan kerana COVID dan juga kerana halangan lain. Jadi saya menyeru rakyat negeri Perak untuk datang beramai-ramai meramaikan lagi program Agrofest 2023 kali ini. Terima kasih Puan. Baik, saya kira setakat itu dulu perkongsian kami dari Ladang Info Ternak di Sungai Siput untuk Perak Agrofest 2023. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fahmi. 9,000 kampik beras tempatan yang diagihkan untuk jualan di 28 Dewan Undangan Negeri di Melaka bermula hari ini mendapat reaksi positif. Tinjauan di Dun Bukit Katil dan Duyung mendapati orang ramai menyambut baik inisiatif kerajaan negeri dengan beratus awal jam 7 pagi. Rata-rata mengharapkan inisiatif seperti ini dapat diadakan dengan lebih kerap pada masa akan datang.
dia telah membuatkan rakyat menyenangkan, orang kata dapatkan kembali dengan harga untuk orang-orang yang orang kata sederhana, kan, dan yang susah, yang mempunyai anak yang ramai. Jadi kita bersyukur ni untuk dapat apa yang Allah berikan dan dapat kerajaan berikan pada kita juga. Kira baguslah membuat program macam ni kan. Memang saya mengharapkan peluaskanlah ni. Peluaskan lagi, bukan satu tempat je. Memang sangat memudahkan. Sebab dah lama rasanya dekat lama. Macam sebelumnya dia datang sikit-sikit tu pun sekejap je habis. So mana yang datang lambat tu tak dapat masa. Semua dengan merungut,nya harga beras lain semua mahal. Bila datang macam ini dengan Jepron, dia hantar banyak macam ni, nampak ramai yang datang beli. Senang, memang mudah kerja. Bagi akak bagus diperluaskan lagi sebab ramai rakyat sekarang masalah beras, sengsara masalah beras. Jadi bagus diperluaskan sebab warga duyung, orang duyung ramai. Harap kerajaan perluaskan lagi lah benda-benda ni semua macam ni. Bagus untuk rakyat. Rakyat perlukan ni semua. Kalau buat macam ni, rakyat lagi sokong. Maksudnya inisiatif ni orang kata berhasil lagi. Betul, sangat berhasil. Mulakan hari anda dengan informasi terkini. Liputan menyeluruh. Aksi tanpa henti. Bersama kami dalam Berita Pagi 7 pagi, Berita Pagi Sabah 7.10 pagi, Berita Pagi Sarawak 7.20 pagi, Stadium RTM 7.30 pagi dan Kanta 744 7.44 pagi. Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda. Bertemu kembali. Memartabatkan integriti serta accountability penjawat awam, Ketua Setiausaha dan Ketua Jabatan diperingat memandang serius teguran yang terkandung dalam laporan Ketua Audit Negara. Langkah berkenaan berupaya mengurangkan isu ketirisan, pembaziran dan salah guna kuasa. Kenyataan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Dr. Zulkifli Mohamad menyebut penjawat awam bertanggungjawab memastikan setiap modal insan dalam organisasi memahami dan menghayati sifat jujur serta amanah. Ia bagi membolehkan nilai murni tersebut diterjemahkan dalam setiap tindakan yang dilaksanakan. Katanya berpegang kepada prinsip amanah dijulang, integriti dipegang, kejujuran disalahkan. Semua penjawat awam perlu berpegang kepada nilai integriti dalam usaha berperkasa pembangunan ekonomi seperti digariskan dalam kerangka ekonomi madani. Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan menasihatkan orang ramai terutama golongan berisiko tinggi peka dengan tahap kualiti udara di kawasan masing-masing dengan mengambil langkah pencegahan. Keperluan itu bagi mengurangkan kesan kesihatan akibat cuaca jerebu. Pengarahnya Dr. Halina Abdul Rashid berkata ia termasuk mengelak aktiviti fizikal di luar bangunan bagi mengurangkan pendedahan kepada udara tidak sihat. Ibu bapa juga perlu sentiasa mengawasi kesihatan anak-anak kecil dan yang mengidap penyakit respiratori dan jantung kerana kumpulan berkenaan lebih mudah terjejas akibat pendedahan kepada jerebu. Selain itu, individu yang mengalami gejala seperti batuk, selesema, asma, sakit mata dan jangkitan paru-paru dinasihat mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan dengan segera. Bagi mengelakkan kesan lebih teruk berlaku, orang ramai boleh mendapatkan maklumat mengenai langkah-langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan kesihatan akibat jerebu menerusi laman sesawang Kementerian Kesihatan. Berdasarkan laman sesawang Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, APIMS, setakat pukul 11 pagi tadi, beberapa kawasan di dalam negara merekodkan IPU tidak sihat termasuk dinilai dengan laporan semasa ialah 105. Penduduk terjejas banjir di Kedah dinasihatkan berjaga-jaga dengan risiko limonan iaitu jangkitan penyakit yang menular ketika banjir. Satu perkara lagi,
bila banjir ni, risiko untuk jangkitan leptospirosis ataupun kencing tikus itu juga meningkat kerana air yang tercemar. Okay. Jadi jika ada apa-apa luka dan sebagainya, sila dapatkan rawatan segera. Dan satu lagi, bagi mereka yang dipindahkan, kita mintalah untuk mereka ni jika ada masalah kesihatan. Contohnya ada penyakit kronik, ada diabetes, ada darah tinggi contohnya, beritahu kepada petugas-petugas kita yang bertugas di PPS. Pemantauan kesihatan turut dilakukan pihaknya kepada penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS. Mulakan hari anda dengan informasi terkini. Liputan menyeluruh. Aksi tanpa henti. Bersama kami dalam Berita Pagi 7 pagi, Berita Pagi Sabah 7.10 pagi. Berita Pagi Sarawak 7.20 pagi. Stadium RTM 7.30 pagi dan Kanta 744 7.44 pagi. Daun pokok ni busuklah ya. Aku tak tahan bau dia. Afham, Arif. Meh tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi kita. Beralih ke perkembangan Sukan Asia Hanjau 2022, kontingen negara berpeluang menambah pungutan pingat hari ini menerusi beberapa acara sukan yang sedang berlangsung, antaranya squash, akuatik terjun dan olahraga. Pingat pertama hari ini dijangka dijalakan di Pusat Expo Antarabangsa Hangzhou menerusi squash berpasukan wanita. Skuad negara akan membuat perhitungan terakhir dengan wakil Hong Kong bagi penentuan pingat emas. Sementara itu, di arena sukan akuatik Pusat Sukan Olimpik Hangzhou, gadingan Datuk Pandalela Renong bersama Nur Dabitah Sabri akan beraksi bagi acara platform 10 meter seirama wanita. Ini peluang terbaik skuad akuatik terjun meraih pingat memandangkan hanya 5 negara bertanding. Sukan olahraga juga berpotensi meraih pingat menerusi atlet 400 meter negara Sherin Sampson Balaboy pada pukul 8 malam nanti. Sherin sebelum ini melakar catatan masa terpantas 52.89 saat pada saringan ketiga. Peluang terakhir menambah pingat menerusi dua jago pecut Muhammad Azim Fahmi dan Karol Hafiz Jantan jika mereka berjaya melepasi saringan separuh akhir. Terdahulu, jago pecut negara Azim Fahmi menempas slot ke separuh akhir acara 100 meter lelaki selepas mengungguli saringan ketiga. Catatan masa 10.28 saat jauh meninggalkan pesaing terdekat Hassan Taftian dari Iran dengan catatan 10.42 saat. Rakas negara Karol Hafiz Jantan turut melangkah ke separuh akhir selepas menamatkan aksi saringan di tempat keempat dengan catatan masa 10.48 saat. Bola sepak Liga Super, Selangor FC berjaya melunaskan dendam penyingkiran mereka dalam sangan Suku Akhir Piala Malaysia 2023 baru ini ke atas Terengganu FC. Skuad The Red Giants membenam Terengganu 4-0 pada sangan Liga Super di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak malam tadi. Tonggak serangan dari Venezuela, Yohandri Orozco mencuri tumpuan apabila menyumbat 2 gol, sekaligus membantu pasukan bimbingan Tan Cheng Ho melakar kemenangan pertama dalam tempoh 5 tahun di tempat lawan. Selangor memperoleh gol pertama menerusi Orozco pada minit ke-26. Penyerang berusia 32 tahun itu bijak memanfaatkan kesilapan penjaga gol tuan rumah yang gagal menampan kemas percubaan Mukhairi Ajmal 4 minit sebelum separuh masa tamat untuk gol kedua. Bersambung babak kedua, pemain sayap lincah Fasah Halim menambah derita pasukan lamanya
dengan melepaskan sepakan kaki kiri untuk jaringan ke-11 peribadinya dalam saingan Liga musim ini. Skuad Sang Penyu cuba menggandakan asakan, namun pasukan pelawat pula yang terus mendominasi dengan jaringan pelengkap Alif Izwan pada minit ke-81. Selepas 23 perlawanan, Selangor mengukuhkan kedudukan di tangga kedua Liga dengan 52 mata. Manakala Terengganu mengumpul 35 mata di tangga ke-6. Sementara itu, Ketua Jurulatih TFC, Tomislav Steinbreitner, enggan menyalahkan anak-anak buahnya atas kekalahan besar di tangan Selangor FC. Meskipun gagal mengutip 3 mata berharga di laman sendiri, beliau berpuas hati dengan prestasi ramai pemain muda yang memberikan 100% komitmen pada perlawanan tersebut. Steinbreitner berkata walaupun berisiko, beliau terpaksa menurunkan pemain muda memandangkan beberapa tonggak utama skuad Penyu dibelenggu kecederaan. Ia disifatkan sebagai pengalaman berharga buat barisan pemain muda. Kedudukan Ivan Mahmud berkenasakan. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.